dia tak dengar. Dah. Kau dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beliau. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Surat 179. Masih lagi dalam peperangan Badar. Allahu Akbar. Ya ni tak balik kan? Mari. Tak cukup tempoh lagi. Muka surat 179 ayat yang ke-17, 18, 19. Daripada surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الفتح ada ha, nak ada ha bagi duk. Mana ada kita bagi bunyi ta dan bagi bunyi ha. Kita mati atas apa? Atas ha, bukan mati atas ta. Fath.
وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Tebuk titang tinggi. Tak apa. Masya-Allah bacaan sangat bagus bacaan. Bolehlah. Okey. Falam taqtuluhum, awal-awal kali kita jumpa apa dah? Mim mati bertemu dengan ta izhar syafawi. Cuma huruf fa tu bila kita sebut kita keluar angin kan? Fa. Falam. Izhar syafawi taqa qalqalah sughra taqtuluhum wa mim mati bertemu dengan wa izhar syafawi walakin Allah wajib al-ghunnah qatalahum tak apa wa ma bihum tu dia izharnya kita zahirkan mim mati tu qatalahum wa ma ramaita id tu maklin tu ramaita wa ma ramaita maklin id ramaita tu maklin, dua-dua tu maklin. Walakin wajib al-ghunnah tanun ada syaddah. Walakin Allah rama. Waliyub qalqalah sughra waliyubli al-mu'minina minhu bala wajib muttasil bala an hasana izhar haqiqi. Tanwin bertemu dengan ha izhar haqiqi. Kita tak dengungkan ya lah. Bala an hasana. Hasanan kita bila kita waqah kita kata hasana. Mat iwad. Mat iwad. Makna kita ganti tanwin kita ganti kepada mat. Inna wajib al-ghunnah. Inna Allah sami'un alim. Nun mati tanwin bertemu dengan ain izhar haqiqi alim mad arif lis-sukun dzalikum wa izhar syafawi wa anna wajib al-ghunnah muhinu kaidil kafirin mad arif lis-sukun ikhfa in tastaftihu faqad qalqalah sughra jaa mat wajib bila berjumpa jaa ya mat wajib jaakumul fath fath wa in ni banyak ikhfa ni wa in ikhfa ta dua tu ikhfa nun mati bertemu dengan ta kali lagi nun mati bertemu dengan ta dua-dua tu adalah ikhfa apa tu ikhfa haqiqi
Fa in tantahu fahuwa khairul lakum. Idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan lam. Lam tu salah satu daripada huruf idgham bila gunnah yang dua, lam dan ra. Khairul lakum. Jadi kita tak dengung lah. Khairul lakum. Cuma kita masukkan tanwin ke dalam lam tanpa dengung. Khairul lakum. Wa in, sekali lagi nun bertemu dengan ta, ikhfa haqiqi. Wa in ta'udu na'ud qalqalah sughra. Tapi dal dengan waw tu dia dekat-dekat. Jadi kita kena bagi meletup jugalah. Kena bagi dal dekat-dekat dal dengan waw tu makhraj dia. Jadi kena bagi ta'ud wa. Ta'ud wa na'ud wa. Wala nun mati bertemu dengan ta. Banyak kali nun mati bertemu dengan ta ni. Ikhfa nah. Nun mati bertemu dengan ta, ikhfa haqiqi. Tughniya ankum. Ikhfa juga nun mati bertemu dengan kaf, kerana kaf itu salah satu daripada huruf ikhfa. Ankum. Mim mati bertemu dengan fa, izhar syafawi. Jadi kita baca tanpa dengung. Ankum fi'atukum, sama juga izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan shin. Syai'an, tanwin bertemu dengan waw. Waw salah satu daripada huruf idgham ma'al gunnah. Jadi idgham ma'al gunnah lah, kita idghamkan tanwin ke dalam waw beserta dengung. Syai'an wa. Walau kathurat, keluarkan angin. Keluarkan angin. Kathurat. Kathurat. Wa anna Allah wa anna wajibal gunnah. Wa anna Allah ma'al mu'minin. Mat arif disukun. Ada orang negar ni pandai tu, dia buat Quran, dia tulis siap-siap atas tu. Ada. Nama apa? Hak anak Cik Wan. Quran nama apa? Quran apa? Quran Hadi. Quran Hadi. Nama Quran tu Hadi. Kan? Dia tulis siap-siap. Hak ni idgham, hak ni izhar, hak ni ikhfa, dia tulis dah tu. Tulis Rumi. Pandai orang negar. Kan? Mereka masyuk. Tak apalah, baguslah untuk manfaat orang. Tapi kalau tak kenal, tak payah juga. Nah, dia tak tahu nak baca lagu mana. Izhar, tapi tak tahu nak baca lagu mana. Dia tulislah izhar tu. Lebih baik kita mengaji, ikut mana pun kena mengaji lah. Makanya kalau tak mengaji, tak payah. Dia tak tahu nak tatbik, tak tahu nak apply, nak buat tak boleh. Kena mengajilah. Mengaji ni sabarlah. Allahu Akbar. Ni cerita perang lagi ni. Ni saya bila tengok wama ramaita ni, saya rasa nak tergelak. Orang tua dulu mengai baca ayat ni, ya Allah. Baca ayat ni dengan alam tarakai. Sungguh orang bukan melawak tak. Memang dia buat sungguh. Orang tua dia buat sungguh, dia mengai. Pandai. Ini dia panggil dalam bahasa orang lain ni, dia panggil eksploitasi. Eksploitasi. Mana dia guna satu benda tu tak kena pada tempat dia. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Ini akidah. Ayat ni mengajar kita tentang akidah. Akidah, kepercayaan, pegangan kita, prinsip hidup kita dalam agama. No? Falam taqtuluhum. Kamu sebenarnya tidak membunuh mereka. Walakin Allah qatalahum. Tetapi hakikatnya Allah lah yang membunuh mereka. Bayangkan tengok Madin, 1000 orang nak lawan dengan 313. Dengan 313, ada kata 314 khilaf lah. 316, 317 khilaf. Kerana berkenaan dengan orang muhajirin, orang Mekah kan. Allah kata, falam taqtuluhum. Ni dia perkataan ini Allah Ta'ala sebut untuk menafikan ada di kalangan ahli Badar itu sahabat Nabi yang duduk. Ada juga duduk bercakap. Ada je mak, ada. Kita ni terkira di zaman Nabi pun ada. Aku bunuh dia tu. Aku yang bunuh kau ni. Aku yang ada. Tu di zaman Nabi tu. Aku yang bunuh dia tu, aku yang tikam dia tu, aku yang pancung dia tu. Dia tu kena dengan aku, dia tu mati pasal aku tetap. Berkata aduk bercakap. Macam cerita baru ni lah. Hak kes apa nama?
duk berebut harta kan. Berebut harta rampasan gitu. Hak siapa? Aku boleh sikit. Hak ni hak aku. Aku yang perang. Aku yang bunuh. Aku yang lawan. Hang tak. Duk kelih kan. Maka Allah Ta'ala pun turun. Yas'alunaka 'anil anfal tu. Kisah sebelum. Hak ni pun macam tu juga. Kau ni duk kata. Macam saya dengan Cik Mat lah dah. Kalau aku tak boleh jemaah, Cik Mat kata aku panggil dia apa? Kalau aku tak panggil, dia pun tak marilah. Duk kelih. Tak, bukan itu. Isu dia bukan itu. Isu dia apa dah? Semuanya kerana Allah. Kata Allah, walakinnallaha qatalahum. Tapi sebenarnya Allah lah yang membunuh. Sekali kita tengok 2-3 hadis yang menceritakan hal ini. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha ramah. Bukanlah kamu yang melemparnya ketika kamu melempar, tetapi sebaliknya Allah lah yang melempar. Cerita dia pungai. Tak kira lah. Ayat lempar ni macam-macam. Lempak lembing, lempak macam ni apa semua kan. Macam-macam lah. Tapi ayat ni dia lebih turun kepada tentang Nabi SAW apabila dia keluar daripada Al-Arish yang kita sebut kemarin. Dangau kan. Ada dia buat dangau ke dia. Pondok kat dia. Nabi duduk dengan siapa? Nabi duduk dengan Abu Bakar. Ingat. Duduk dengan Abu Bakar. Dalam tu, Nabi berdoa. Lepas pada habis Nabi berdoa, sehingga jatuh selendang dia, berteriak sampai basah sampai jenggot dia. Allah Ta'ala, Jibril, Abu Bakar kata, cukup lah Rasulullah, kita menang lah. Tak apalah. Dan dalam ayat sebelumnya Allah kata apa? Dan berilah berita gembira kepada orang mukmin kan. Ayat sebelum ni. Maka Jibril pun datanglah. Mari Jibril. Nabi kata kepada Jibril, wahai Muhammad, ambillah debu dan punggai kepada orang musyrikin. Maka Nabi SAW ambillah debu dan dia pun lemparlah ke muka orang-orang kafir pada waktu perang Badar. Ini saya baca riwayat ni dalam Ibnu Katsir disebut. Iaitu ketika keluar dari bangsal tempatnya berteduh, pondok kan. Setelah sebelumnya beliau di tempat tersebut berdoa dan memohon dengan bersungguh-sungguh. Kemudian Rasulullah melempari mereka dengannya seraya mengucapkan muka-muka yang buruk. Nabi sebut kata muka jahanam lah hampa. Makna muka-muka yang buruk tu jahanam lah. Muka-muka hampa. Makna maruah hampa akan tercalar. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyerang dengan sungguh-sungguh dan mereka pun melakukannya. Maka Allah menyampaikan, tu maksud dia tu. Nabi pungai, tak mana ingat depa duduk jauh. Kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lemparan-lemparan tersebut ke mata orang-orang musyrik dan tidak seorang pun dari mereka kecuali terkena lemparan debu tersebut, dan ini menjadikan mereka lalai, sibuk daripada memerhati sahabat Nabi yang duk mari. Jadi Nabi SAW dia pungai dan dia kata kepada sahabat dia kata, serang. Tak jaga juga. Serang, lawan, perang. Kan? Depa tak pi. Sahabat-sahabat pun pilah beserta dengan Rasulullah pungai tadi ni, maka depa pun galiklah dulu. Kena debu, kena yang Nabi pungai tu kan. Allah Ta'ala yang sampai itu maksud wa ma ramaita id ramaita. Tidak engkau yang pungai, tapi Allah yang pungai. Maka sebab itulah dalam Ibnu Katsir disebut, maka sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Maksudnya Allah lah yang menjadi mereka terkena debu, bukan kamu. Kan? Itu maksud dia, kita ni hanya orang kata apa, usaha. Yang bagi jadi siapa? Allah. Macam cerita Maryam kan. Dia macam mana dia boleh hinggut pokok kurma tu sampai boleh luruh buah. Pokok kurma macam buah nyok kan. Pokok dia macam pokok nyok lah kan. Kecil tu boleh lah kita hinggut. Macam dia baru tanam tu boleh lah. Tapi kalau dah besar, nak hinggut lagu mana? Tetapi nak abang ada usaha tadi ni boleh menghasilkan rezeki. Kalau tak menghasilkan rezeki pun menghasilkan apa? Pahala. Macam mana kita duduk tanam pokok raya tu belum tentu kita boleh makan. Tapi ingat, kalau kita tak boleh makan pun boleh makan. Dalam satu hadis yang sahih,
Nah, Nabi kita ma min muslim yazra'u zar'an au ya tidak ada orang Islam yang menanam, orang muslim yang menanam tanaman fayakulu minhu bahimatun au an'amun illa kana lahu bihi sadaqah. Nah, tidak ada orang Islam yang menanam tanaman maka dimakan makanan tanaman itu oleh binatang ataupun manusia, fa illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali jadi sedekah. Jadi sedekah itu kalau kita ada pokok-pokok apa kan, kalau orang ambil makan, kita jangan duduk mengeluh. Jadi apa? Jadi sedekah bagi kita. Kalau kita mengeluh, lau medai apa tak boleh. Silap-silap berdosa. Kan? Pasal apa? Yang bagi jadi buah-buah kayu itu siapa? Allah. Allah yang bagi jadi benar-benar tu. Okey. Macam tu juga bunuh tadi ni. Sebenarnya kita tahu, kita dengar cerita sebelum-sebelum ni, kita dengar cerita pada malaikat yang mari buh penampak pokok tu tunggin. Aku baru nak angkat tiba-tiba tunggin dah. Tu maknanya Allah Taala hantar tentera dia yang tidak diketahui. Macam sebab itu Allah kata falam taqtulu, kamu bukan yang membunuhnya tapi Allah yang membunuh mereka. Dan kejadian ini Allah bunuh, Allah lempar debu semua tu waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Semua ni adalah sebagai menguji hakikat keimanan orang mukmin. Dengan Allah Taala bagi ujian-ujian yang elok, bagi kemenangan tadi ni. Lahirlah, tengoklah. Ada orang bangga diri, ada orang duduk kata pasal dia lah menang. Kan? Padahal hakikatnya jumlah depa sikit sangat ya. Kan? Dan Allah Taala bersebut laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah, dalam surah mana? Surah Ali Imran. Kan? Ayat 1 2 3. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu di dalam peperangan Badar dalam keadaan kamu tu lekeh sangat. 313 nak lawan 1000. Allah yang tolong. Begitu juga Allah Taala bagi buat perbandingan kepada kita. Dalam surah Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'ah wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Dalam surah At-Taubah ayat 25 Allah kata, dan Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu pada banyak kali peperangan. Allah tolong kamu dalam banyak kali peperangan. Allah tolong. Dan pada hari peperangan Hunain kamu rasa bangga dengan jumlah kamu yang ramai. Dalam peperangan Hunain, dengan lepas pada pembukaan Mekah, Allah Ta'ala perintahkan mereka pergi serang pula satu puak yang duduk di pinggir Mekah, di sebalik bukit. Kamu tu waktu tu jumlah ramai. Mereka tu sikit ya, puak-puak Bani Bakar tu bukan banyak orang pun. Kamu pergi kerana kebanggaan kamu, kesombongan kamu berasa kata kamu tu banyak, kamu rasa boleh menewaskan mereka. Tapi Allah kata apa? Falam tughni ankum syai'ah. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kamu, sikit pun kalah pada peperangan, dalam peperangan Hunain pada peringkat yang pertama itu. Sehingga Allah gambarkan sini wadaqat alaikumul ardu bima ruhibat. Dan bumi yang luas itu terasa sempit oleh kamu. Memang kalau kita kalah, kita tak percaya, tambah kalah dengan orang lekeh pula. Aku dia jadi macam malulah. Kita ramai boleh kalah kepada yang sikit, macam pokok Quraisy yang kalah dalam peperangan Badar tu. Depa balik pi, kematian mereka tidak ditangisi. Tak boleh sampai peringkat tu, tak percaya. Depa tak percaya, depa tak menangis, tak boleh nak teriak. Walaupun pembesar mereka ramai yang mati, ada pak depa mati, bahkan depa tak terbit air mata ni, nak rasa sedih atas kematian, tak terbit. Pasal apa? Geram sangat. Macam tu juga di sini Allah kata wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Sehingga apa? Bumi ni seolah-olah jadi sempit, macam langit nak runtuh tipa kepala. Kan? Sama walaitum mudbirin. Kemudian kamu lari selerak habis. Memang puak hak mula-mula gairah sangat nak pergi perang tu, lari patah balik selerak habis.
kecuali Nabi SAW dan para sahabat yang utama je yang tak lari. Duk tunggu pacak. Tapi akhir sekali Allah juga yang beri kemenangan. Allah yang beri kemenangan sebenarnya. Sebab tu Allah sebut laqad nasarakumullah. Sesungguhnya Allah Taala lah yang telah menolong kamu. Di sini Allah kata waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Ini kemenangan yang Allah beri kepada orang mukmin dalam peperangan Badar ini adalah semata-mata ujian. Banyaklah ujian. Antaranya ujian apa? Ujian ketamakan kepada harta. Ujian kebanggaan kepada kekuatan. Ada yang kata aku bunuh dia tu mati dengan ujung pedang aku lah. Aku angkat ya. Dia rebah lah. Jadi kebanggaan. Itu ujian. Innallaha samiun alim. Allah Ta'ala mendengar setiap celoteh perkataan sebutan kamu. Allah dengar. Alim. Lagi mengetahui segala apa yang kamu sembunyi di dalam isi hati kamu. Allah tahu belakang. Hampa tak sorot sembunyi. Hampa tak sorot sembunyi. Dari kalangan kamu orang yang tamak kepada harta. Bahkan kita tengok baru ni ada seorang sahabat Nabi. Dia dah berjaya rampas pedang seorang musyrikin dengan tentera musuh. Dia rampas pedang tu. Dan dia pergi kata kepada Nabi SAW, ni pedang ni, aku dah dapat ambil. Aku dapat ambil pedang ni, maka aku nak. Rasulullah kata tak boleh. Bukan hakku, bukan hak hang. Tapi setelah Allah wahyukan bahawa turun ayat ni, 1/5 tu hak Allah, hak Rasul, barulah Nabi SAW bagi kepada dia. Hak ni sekarang sudah jadi hak aku, okey aku bagi ke hang. Apa maksud tu? Padahal kalau dia ambil awal tu pun tak apa. Apa maksud dia? Maksud dia maknanya tidak boleh sewenang-wenangnya seseorang itu ambil harta rampasan perang dengan sekehendak hati dia. Dia mesti atas izin panglima. Atas izin ketua. Baru boleh. Begitu juga dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 249 Allah Ta'ala sebut kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Perang apa lagi? Yang paling ramai tentera musyrikin. Perang Ahzab. Perang Ahzab ni ada 12,000 orang. Tentera Ahzab. Puak Quraisy mari, puak Yahudi sekali join, puak-puak yang ada perjanjian dengan orang Yahudi tu join sekali. Puak-puak yang duduk di Madinah tu geng Abdullah bin Ubay bin Salam pun dia buat perangai juga. Dia buat perangai juga. Duduk hantar pada maklumat kepada orang Quraisy. Duduk ada tak silap saya 12,000 tentera Al-Ahzab yang nak lawan dengan tentera Islam yang berapa orang ya. Ya Allah tolong. Allah tolong. Allahu Akbar. Kemudian Allah kata zalikum. Dan semua ini berlaku. Semua ini maknanya kemenangan jumlah yang sedikit boleh memenang ke atas jumlah yang banyak. Kemenangan tentera Islam walaupun Nabi SAW dalam keadaan susah hati pun boleh menang juga. Kemenangan tentera Islam walaupun orang-orang Quraisy berbangga dengan jumlah mereka yang banyak. Kemenangan ni semua ujian-ujian di sini. Ujian sahabat duk tamak, duk nak kepada harta. Ujian sahabat berbangga dengan dia boleh bunuh orang. Semua ujian tu dan semualah ujian-ujian yang Allah Ta'ala lakukan itu. Wa annallaha demi sesungguhnya ini semua berlakukan apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala muhinu kaidil kafirin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menunjukkan betapa lemah lekehnya perancangan orang-orang kafir. Hang rancanglah lagu mana pun, kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah pun merancang, tetapi perancangan Allah lebih baik lagi. Ini Allah nak menghina orang kafir. Sebab itulah bila tamat peperangan, Nabi duduk di situ 3 hari 3 malam. Bila Nabi nak balik, dia lalu kok telaga buruk yang yang dikambus tentera-tentera musyrikin. Maka Nabi SAW tanya mereka, hamba berasal lagu mana?
Dan ada seorang sahabat, nama apa? Nama Muaz. Muaz dia pijak tengkok Abu Jahal, kan? Kemarin pun saya abang, dia pijak dan dia kata, tak pasal lekeh ke? Semua ni menunjukkan penghinaan. Padahal mereka itulah yang menghina sahabat-sahabat Nabi ketika Islam di Mekah. Ketika Islam di Mekah, mereka inilah yang menghina, yang melekeh. Bilal kena siksa, Sumayyah kena siksa, Yasir kena siksa, Ammar kena siksa, dan juga Salman kena siksa, habis pakat kena siksa. Ni apa ni lah? Dan ni awak tak pasal hebat lagi. Tak ada lah. Kena pijak tekok. Kena pijak tekok dah. Allahu Akbar. Ini semua adalah Allah Ta'ala nak buktikan betapa orang kafir itu semuanya adalah hina. Lekeh. Tak ada. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami', kamu tengok nampak depa tu macam pakat. Qulubuhum syatta, hakikatnya hati mereka itu tak setuju. Allahu Akbar. In tastaftihu. Ini juga bentuk kehinaan. Allah Ta'ala penghina orang musyrikin. In tastaftihu, jika sekiranya kamu memohon untuk diberi kemenangan, kamu, orang kafir, orang musyrikin, mereka pun bertuhan kepada Allah juga. Mereka pun bertuhan kepada Allah juga. Dan mereka pun sebut Allah juga. Orang musyrikin ni, mereka pun bertuhan juga. Sebab itulah ulama salah mengatakan bahawa orang kafir ni sebenarnya mereka beriman dengan tauhid rububiyah, tetapi mereka tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah ni mengaku wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya depa orang musyrikin tu, tanya depa siapa yang ciptakan langit dan bumi, depa kata Allah. Ni ayat Quran. Ayat Quran cerita. Orang kafir, orang Mekah ni, kalau tanya depa siapa yang buat langit bumi, depa kata Allah. Ingat tak Abdul Muttalib, tok wan Nabi, bila Abrahah mari nak serang Kaabah, dia kata ana rabbul ibil, aku ni tuan unta. Wal ka'batu laha rabbun ya'mi, Kaabah itu ada tuan dia, Rabbul Kaabah, mana Tuhan kepada Kaabah. Dia beriman dengan tauhid, dia percaya dengan tauhid rububiyah. Dia percaya kata Allah berkuasa, dia percaya kata Allah memiliki alam ini, dia percaya kata Allah Ta'ala mencipta alam ini. Cumanya dia tidak beribadat kepada Allah. Kalau dia beribadat kepada Allah pun ada sekutu, ada syirik. Sebab tu mereka sembah. Bila tanya mereka, pasal apa hampa sembah patung berhala? Kata, ma na'buduha illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ayat Quran. Allah kata, kami tidak sembah patung ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Sebab itu kita tak boleh bertawasul kecuali 3 je. Tawasul tak boleh. Tawasul dengan 3 boleh. Tawasul dengan nama-nama Allah. Tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Kan? Tawasul dengan amal-amal soleh yang kita buat. Itu boleh. Itu ada hadis sebut. Kan? Semua hadis tu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tak apa. Kalau kita tawasul dengan benda-benda kayu patung pun tak boleh. Tak boleh. So, siapa yang guna tu nak dekatkan hak tu, nak menyampaikan, nak guna yang tu tak boleh. Kalau kita nak doa sendiri. Ataupun kita minta orang soleh untuk berdoa untuk kita, syarat dia orang soleh tu masih hidup. Kalau dah mati tak boleh lah. Tapi ke kubur duduk gosok batu nisan, hei Tok Wali, tolonglah aku, tak boleh lah. Dia dah mati dah, dia yang nak kita tolong dia. Kita nak minta tolong dia, kena hang nak minta tolong ke aku. Dia kata aku teruk dia. Kalau bunyi lagu tu jenuh kita. Kan? Tapi hakikatnya macam tu lah. Kan? Allah kata kalau kamu nak memohon pertolongan, dia pun minta tolong pada Allah juga. Kan? Minta tolong. Ada hadis riwayat di sini kata, Allahu Akbar. Hadis riwayat daripada Muhammad bin Ishaq. Selain daripada Al-Imam Az-Zuhri dari Abdullah bin Tha'labah bin Sya'id, bahwasanya Abu Jahal berdoa. Abu Jahal dia berdoa. Abu Jahal ni, jangan ya. Abu Jahal berdoa dalam peperangan Badar. Ya Allah disebut. Saya baca terjemahan. Baca harap lagi jadi panjang. Roti canai berdebu tu. Ya Allah, dia kata, siapakah di antara kami yang lebih suka memutuskan tali silaturahim dan mendatangkan kepada kami sesuatu yang tidak kami kenal, yakni Muhammad datangkan agama baru. Agama kami lama, reok mari agama baru kan.
Tengok mari benda pelik-pelik bau. Kami ni lama dah daripada tok nenek moyang kami duk buat lagu ni lah. Kadang-kadang nak tukar menjadi telatah. Oleh kerana itu hancurkanlah dia besok. Puak-puak ni. Dia berdoa. Doa kepada Allah. Dia sebut nama Allah. Hal itu sebagai permohonan kemenangan kepada Allah. In tastaftihu. In tastaftihu. Kalau kamu minta kemenangan. Kalau kamu meminta kemenangan. Dia memang dah minta. Dalam satu riwayat yang lain ada disebut juga daripada Ibn Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah, Yazid bin Ruman dan lain pada itu. Al-Imam As-Sudi kata, orang-orang musyrik, saya baca terjemahan, tak kala mereka keluar daripada Mekah, tak ada sampai Badar lagi. Bila keluar daripada Mekah menuju ke Badar, mereka melepaskan kain penutup Kaabah. Kemas. Nabi duduk di Madinah ni, Kaabah duduk di tangan mereka yang duduk cara Kaabah. Kan? Mereka duduk jaga Kaabah lah, puak-puak ni, musyrikin ni. Begitu kita kadang-kadang kita tak boleh rasa bangga dah kan. Kan? Orang pergi Mekah bukan untuk kebanggaan. Kita pergi Mekah tu untuk apa? Tadarruk kepada Allah. Baitul Umar apabila dia cium Hajar Aswad, dia kata, "Hei batu, aku tahu kata hang batu. Kalau aku tak nampak Muhammad kucuk hang, aku taubat tak kucuk hang." Bahasa Bukit Jabang lah. Mana kita kucuk batu tu bukan mengagungkan batu itu, tetapi kita kucuk kenapa? Perintah daripada Allah suruh kucuk. Begitu juga kita tawaf tu. Kenapa? Perintah. Macam tu kita semayang. Kan? Kita semayang macam apa? Perintah Allah, Allah yang suruh. No? Kita Allah yang suruh. Allahu Akbar. Mereka melepaskan penutup Kaabah. Tu tanda orang kata mengagungkanlah. Tutup elok. Tu. Jangan kita nak tinggal rumah tutup elok apa semua barang macam itulah. Jaga elok lah ni hak Allah ni. Kaabah ni hak Allah. Depa berjaga buku elok lah. Nak tinggal ni. Kan? Dengan itu mereka memohon pertolongan kepada Allah sambil berdoa. Kata doa lah kita katakan minta. Apa doa dia? Ya Allah, menangkanlah pasukan yang lebih tinggi darjatnya. Disebut begitu. Siapa yang tinggi darjatnya? Pasukan Islam. Dia sebut begitu. Dia kata, "Ya Allah, menangkanlah pasukan yang lebih tinggi darjatnya dan yang lebih mulia dari lawannya. Menangkanlah kabilah yang lebih baik." Menangkanlah kabilah yang lebih baik. Jadi Allah kata di sini, Allah kata kalau hang minta kemenangan, faqad ja'akumul fath. Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu kemenangan. Siapa yang menang? Tentera Islam. Nampak tu siapa menang? Hang minta kan? Ya Allah, buktikan siapa yang bagus. Menangkanlah yang bagus. Menangkanlah kabilah yang terbaik. Menangkanlah kabilah yang darjat dia tinggi. Jadi siapa menang, dia darjat dia tinggi. Siapa menang, dia kabilah yang baik. Siapa menang, dialah kabilah yang terpakai. Tengok. Allah kata, hampa tengok. Kalau hampa dulu hampa duk tuntut, menangkanlah kabilah yang tinggi, menangkanlah kabilah yang darjatnya tinggi, yang bagus, maka aku telah tunjuk. Faqad ja'akumul telah datang kepada kamu bukti siapa menang. Wa in tantahu. Okey. Dalam ayat yang lain ada Allah Taala cerita berkenaan dengan permintaan mereka. In kana wa'duka al-haq fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' fa'amtir 'alaina dia. Allahumma in kana hadha huwa al-haq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Dalam surah Al-Anfal juga tak jumpa lagi ayat 32, nanti kita akan jumpa. Ya Allah, dia kata, ingatlah ketika mereka yakni orang musyrikin berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini ialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami batu dari langit atau datanglah kepada kami azab yang pedih. Kenalah depa. Dah depa minta. Depa minta depa kenalah kan. Kena debu ya. Pakat duk kalut duk kelepiak debu tu, tentera Islam mari pancung. Depa duk kalut kan. Hadis yang kita baca tadi ni. Wa in tantahu dan jika sekiranya mereka berhenti daripada ganggu orang Islam, berhenti daripada menjadi kafir, berhenti daripada menjadi orang musyrikin, kan? Bahkan mereka Islam, ikut Muhammad, terima ajaran Muhammad, terima ajaran yang benar, terima ajaran yang dibawa oleh Muhammad, fahuwa khairul lakum, maka yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Dan
walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Dalam surah Ali Imran Allah kata kepada ahlul kitab, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalaulah ahlul kitab itu beriman, lebih baik bagi mereka. Tapi dah tertegak, tak mau percaya, tak mau beriman. Nak pakai hak mereka juga, walaupun mereka kenal Muhammad itu sebagai rasul, tak mau juga nak pakai hak mereka juga, kan? Lah kali Allahu akbar, mereka tak beriman kecuali sedikit. Wa in ta'udu na'ud. Wa in ta'udu na'ud. Kalau mereka sekali lagi mengulangi kejahatan, kekufuran, permusuhan mereka terhadap agama Islam, terhadap Muhammad, terhadap umat Islam, na'ud, kami akan ulang lagi bala kepada mereka. Kalau daripada buat perangai lagu ni lagi, selama itulah mereka akan kami serangi mereka, kami akan balakan mereka, kami akan hina mereka. Walan tughni amkum fi'atukum syai'a. Dan sesungguhnya mereka itu tidak boleh mendatangkan manfaat sedikit pun kepada kamu. Maknanya tentera-tentera musyrikin kuat tentera mana pun, mereka tak boleh buat apa terhadap orang Islam. Itu macam juga orang Yahudi. Allah kata dalam Ali Imran sambung ayat tadi, walan yadurrukum illa adha. Lan yadurrukum illa adha. Mereka tidak boleh memudaratkan kamu kecuali bagi sikit hati ya. Memang bagi sikit hati ya. Kita tengok law ni berlaku macam tu lah. Contohnya saya ambil contoh lah, bukan terlalu mana pun, tapi ada orang tak berkenan, tapi lah. Contohnya macam baru ni perlawanan bola sepak di mana? Di Qatar kan. Sebelum berlaku perlawanan depa keji, depa kata dak, Islam ni teroris, Islam ni jahat, tak boleh buat di situ. Lepas kat duk ni orang barat pakat duk serang. Lah kali orang England, orang Amerika semua pakat duk puji. Tak ada Tak ada pun kejahatan. Kami mari aman ya, bahkan keluar daripada stadium boleh makan free. Budak-budak tu bagi coklat, dia bagi es krim free lah. Free. Kan? Dia kata kamu tak boleh minum arak. Dah boleh. Minumlah di tempat dia. Minum di tempat dia boleh. Tak ada masalah apa. Depa ni pula duduk puji. Bahkan depa pula ni tu tak boleh buat apa. Tapi sakit hati lah, sikit hati tu lah. Bagi orang sakit hati lah. Macam puak Yahudi. Dia ni bawa berita pergi tolak rumah kono, pergi tolak rumah kono, dekat tu lah. Sakit hati bukan ada apa. Kan? Orang Islam duk kuat situ. Tapi Islam ni dia ada cara dah. Tak boleh duk buat tak tahu lah. Kalau orang Islam buat perangai tak tahu lah, mana Islam dia tu bukan Islam sebenar lah. Kan? Hak mana hak yang dia kata dia Islam, tapi akhlak dia tak elok tu bukan dia. Kerana Islam tak ajak benda-benda tu. Islam hanya ajak benda-benda yang elok. No? Tadakhul tu banyak. Kemasukan fahaman asing tu banyak dalam umat Islam ni. Sebab kita ni kadang-kadang terpengaruh. Macam kita duk baca dalam Facebook, dalam apa tu lah. Kan? Perkataan keji kepada orang alim semua kan. Itu biasa. Bukan sekat orang alim, orang biasa pun kita tak boleh duk kutuk keji, tak tahu halah. Perkataan yang macam-macam dalam Facebook kita tengok. Kan? Kita tak baca pun tak ada maklumat kita baca, jadi sebarut pula macam-macam. Kan? Kita tengok perangai orang lain. Kes apa? Punca dia tak ada agama dalam diri. Bila tak ada agama dalam diri, ikut suka dia sebut perkataan yang berat-berat kepada orang yang tak sepatutnya dia sebut, kan? Tak kiralah hatta orang awam sendiri pun tak boleh, apatah lagi orang alim, kan? Kadang-kadang benda tu betul, kadang-kadang benda tu tak betul, kan? Tak boleh buat apa? Lan tughni ankum fi'atukum syai'a. Puak-puak ni tak boleh buat apa kepada kamu, tak boleh memudaratkan kamu walau kathurat, walaupun jumlah mereka ramai. Macam mana yang dibuktikan oleh Allah Ta'ala dalam peperangan Badar ni. 1000 tidak boleh menewaskan 300 orang. Tak boleh. Wa annallaha, ini kunci hari ni. Ingat elok, pegang elok ni. Wa annallaha ma'al mu'minin. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan orang mukmin. Ingatlah hadis yang saya selalu duk baca, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, makna peliharalah syariat-syariat Allah, Allah akan pelihara kamu. Peliharalah Allah, kamu akan dapati Allah akan bersama dengan kamu. Innallaha wa annallaha ma'al mu'min. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang mukmin. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad.
ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhammad insana Muhammad simpan Mak